Tahukah Anda bahwa Bangkok mempunyai jalan air terbanyak di dunia? Jalan air yang merupakan sungai, anak sungai, dan terusan. Kini hanya tinggal 1161. Keseluruhan terusan pada masa lalu yaitu 2500 terusan. Dan sudah ditimbus, sudah dikambus sebanyak 1300 terusan. Jarak panjang keseluruhan terusan ini adalah 2602 km. Ini kalau kita nak kira jarak, mungkin daripada Bangkok ini sampai ke Jakarta ataupun lebih lagi. Ini tidak termasuk Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya pula panjangnya adalah 372 km. Kalau dicampur dengan terusan akan menjadi 2979 km. Ya, sangat panjang. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang jalan air, yaitu 100 tahun dan lebih daripada 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, di sini perjalanan orang di sini mengguna jalan air menerusi Sungai Chao Phraya dan menerusi anak sungai dan terusan-terusan yang digali oleh kerajaan Siam pada masa lalu. Ini merupakan Sungai San Sep dan terusan-terusan yang bersambung dengannya di kawasan Minburi yang merupakan kawasan majoriti Melayu. Penduduk boleh mengayuh perahu begini untuk pergi ke mana-mana di kawasan Minburi sehingga ke kawasan tengah bandar Bangkok. Perlu diterangkan bahawa terusan di sini adalah terjemahan kepada perkataan Klong, kerana orang di sini memanggil semua jalan air selain daripada Sungai Chao Phraya, mereka panggil Klong. Klong ini kalau nak diistilahkan betul-betul bukanlah terusan. Sebab Klong di sini dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh orang tempatan di sini berarti sungai, sebab terdapat klong yang bermaksud yang semula jadi, bukan yang digali. Kalau terusan itu dalam bahasa Inggeris panggil canal, adalah terusan yang digali oleh manusia. Padahal klong tidak begitu. Ada klong semula jadi, ada klong yang dibuat oleh manusia. Dengan itu orang Melayu di Bangkok memanggil dan menerjemahkan perkataan klong sebagai sungai, ataupun kalau kita nak istilahkan sekarang anak sungai. Sebab sungai adalah saluran air yang mengalir ke laut. Sedangkan anak sungai itu yang mengalir ke sungai. Jadi kita boleh panggil anak sungai. Tapi orang di Bangkok ini, orang Melayu di Bangkok ini memanggilnya sebagai sungai juga. Seperti dengan Klong San Sep, dipanggil Sungai San Sep atau Sungai Senyap. Sebab mengikut setengah pendapat orang di sini mengatakan San Sep itu merupakan nama Melayu, artinya senyap, sungai senyap, sebab waktu dulu tidak ada rumah, kawasan yang digali jalan air itu adalah senyap, maka dipanggil Sungai Senyap. Tapi ada pendapat lain mengatakan San Sep ini berartinya sangat pedih. Sangat sedih sebab dulu orang Melayu yang merupakan dari petani dipaksa menggali jalan air ini dan sangat sengsara, maka dipanggil Sungai San Sep, sungai sangat sedih. Ada beberapa nama klong ataupun jalan air di Bangkok ini juga mempunyai nama Melayu, seperti dengan Klong Tan, Sungai Kelantan, Klong Bang Kepi,
Sungai Kampung Kupiah, Klong Bang Lampu, Sungai Lampu, Klong Hua Lempong, stesen kereta api Bangkok adalah Sungai Lampung ataupun Sungai Gertak Lampung. Gertak itu berarti jambatan. Ya, jadi ada banyak nama sungai-sungai di sini ataupun nama klong-klong di sini adalah nama Melayu, sebab kewujudan orang Melayu seperti saya telah nyatakan dalam klip yang lalu adalah sejak lama, sejak dahulu kala sebelum mereka memeluk Islam lagi. Sebab di sini sebenarnya orang Melayu, kewujudan orang Melayu di sini adalah semasa mereka ditawan daripada negeri-negeri Melayu di Patani, Kedah dan Kelantan, dan ada juga yang mereka datang terlebih dahulu daripada itu, yaitu zaman orang Melayu masih beragama Buddha, masih beragama Hindu lagi. Sebab kawasan ini juga nanti saya akan ceritakan dalam klip yang lain ada kaitan dengan Melayu juga. Dengan itu tidak heran bahawa klong-klong di sini juga ada banyak sekali nama-nama Melayu. Malah masjid. Kalau anda pergi mencari masjid di Bangkok ini sangat susah untuk nak mencari masjid kalau pergi dengan jalan darat. Tetapi kalau pergi ke sungai, masuk Sungai Chao Phraya, masuk ke mana-mana klong, termasuk Klong Sen Sep, Klong Bang Kapi, akan terdapat banyak masjid di tepi-tepi klong itu. Bagaimanapun klong-klong ini ataupun anak sungai ini sekarang ini sudah menjadi busuk kebanyakannya sebab pencemaran, sebab rumah yang membuangkan air kubahan ke anak sungai, ke klong, dan sebab sampah yang dicampak ke dalam klong dan ke dalam anak sungai menyebabkan sungai itu berubah warna daripada air yang jernih, yang bersih, boleh minum, boleh kita mandi, sekarang ini sudah jadi busuk dan menjadi klong dan anak sungai yang mati kerana pihak pemerintah sendiri telah membina sekatan-sekatan pintu air, menyebabkan air tergenang, air tak dapat bergerak dan berlari secara semula jadi. Ini adalah merupakan kesalahan dan kesilapan manusia sendiri. Sepatutnya di Bangkok ini klong-klong itu dan anak sungai itu dibiarkan mengalir secara tabii ke Sungai Chao Phraya, dan Sungai Chao Phraya pula mengalir ke laut. Tapi tidak, manusia telah merosakkan dengan membina sekatan-sekatan pintu air dan menyebabkan air itu tergenang, tidak dapat berlari dan mati dan menjadi busuk seperti dalam keadaan sekarang. Bagaimana sekarang ini sudah ada usaha untuk nak membersihkan klong-klong atau anak sungai di Bangkok ini, dikenakan tindakan bagi mereka yang mencampak sampah ke klong-klong dan ke anak sungai, dan juga sekarang ini sudah ada beberapa batang klong dan anak sungai sudah bersih seperti klong Bang Lampu di tengah kota Bangkok sekarang ini sudah bersih, sudah cantik, dan ada beberapa klong dan anak sungai lagi yang sedang diusaha untuk dibersihkan. Klong Bang Lampu itu sendiri adalah merupakan kawasan penempatan tawanan perang daripada Patani. Bang Lampu itu adalah Kampung Lampu, dan Sungai Bang Lampu adalah Sungai Kampung Lampu. Bagaimanapun klong dan anak sungai di Bangkok ini sesetengahnya sudah digunakan untuk perjalanan perahu atau bot, di mana penduduk Bangkok boleh menggunakan pengangkutan perahu dan pengangkutan bot ini
dengan secara lebih cepat daripada pengguna bas dan mengguna kereta api, dan tambang pula lebih murah. Dan saya telah beberapa kali cuba mengguna perahu dan bot ini untuk pergi ke beberapa tempat di Bangkok ini. Jika anda melawat Bangkok, anda boleh coba mengguna pengangkutan air ini, sama ada di Sungai Chao Phraya ataupun di anak-anak sungai dan terusan yang begitu banyak di Bangkok ini. Dijamin menyeronokkan. Setakat ini saja berkenaan perjalanan air di Bangkok. Sekian, terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.